Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Semester 2 Sesi 2022-2023. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan kepada anda kerana telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi bersama saya Wara Irdina binti Mahbub selaku moderator anda bagi slot undi 18. Seterusnya, untuk pengetahuan hadirin sekalian, saya pasti, yakin dan percaya ramai yang tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan undi 18 kerana ini merupakan satu kepentingan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah mencapai umur matang bagi menentukan tampuk kepimpinan yang benar bagi negara kita. Jadi, saya ingatkan kepada para pelajar sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila ajukan di ruangan komen yang telah disediakan. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan panel jemputan kita pada malam ini, izinkan saya untuk menyentuh sedikit berkaitan latar belakang panel jemputan kita pada hari ini. Panel jemputan kita pada hari ini merupakan pendaftar akademik di Akademik Pilihan Raya iaitu APR. Beliau merupakan graduan dalam bidang Sarjana Peningkatan Kualiti dan Produktiviti di Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan graduan dalam bidang Sarjana Muda Kejuruteraan di Universiti Multimedia iaitu MMU. Dari segi pengalaman bekerja di sektor awam, beliau pernah berkhidmat di Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu JPA pada tahun 2004. Pada tahun 2006, beliau telah berkhidmat di Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Seterusnya, beliau juga pernah berkhidmat di Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia pada tahun 2014. Dan akhir sekali, beliau telah mula berkhidmat di Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada tahun 2020 sehinggalah sekarang. Dengan itu, suka untuk saya memperkenalkan seorang panel istimewa yang mana kita jemput khas pada malam ini iaitu Encik Farihan bin Muhammad Taib selaku pendaftar Akademik Pilihan Raya Malaysia. Selamat datang dan apa khabar Encik Farihan? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan slot ini kepada Encik Farihan untuk memberikan ucapan beliau mengenai undi 18. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam demokrasi. Pertama sekali terima kasih saudari moderator, saudari Wara. Terlebih dahulu sebelum kita mula, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada pihak HEP terutamanya, HEP Universiti Teknologi Tun Hussein On Malaysia kerana sudi menjemput kami untuk ke program pendidikan pengundi undi 18 ini. Saya secara peribadi memang sangat seronok bila berhadapan dengan para pelajar sekalian, terutamanya walaupun saya tak dapat lihat wajah-wajah yang sedang menonton ni, tapi kalau saya tengok pada wajah-wajah yang ada kat depan saya ni, semuanya suci murni bersih, yang mana masih belum terpalit dengan noda-noda silam. Jadi alhamdulillah kami sangat seronok untuk datang untuk bercerita hari ni. Kalau saya boleh mula 2 objektif je, sebab kami diberi masa 2 jam, maka saya ada 2 objektif saja. Kalau lebih kami ada lebih lah, tapi untuk malam ni 2 objektif saja. Yang pertama, seperti mana pelajar sedia maklum lah, kalau ada yang berkesempatan, saya percaya kat sini ni para pelajar yang terpilih, orang kata intern terpilih kan, krim adalah krim, antara bukan mudah nak masuk IPTA terutamanya kan. Saya percaya ada pernah ikuti sidang parlimen, sekarang pun sedang hangat, baru je kita luluskan bajet. Antara soalan yang biasa, tak ada soalan tentang undi 18 ni, biasa ditanya di parlimen. Untuk sidang kali ni, kalau tak silap saya ada 6 soalan MP tanya. Biasanya apakah SPR buat untuk bagi pendedahan kepada anak-anak muda ni tentang proses pilihan raya. Pihak kerajaan dah buat pindaan dah. Kita dah pindah perlembagaan, dah turunkan umur mengundi. Tadi ada sebut undi 18 kan.
Kita dah turunkan. Dulu umur 21, zaman saya dulu 21 tahun baru boleh mengundi. Zaman sekarang 18. Maknanya bezalah kita ni. Maknanya budak-budak muda sekarang lebih awal matang berbanding kami. Jadi objektif kami yang pertama untuk datang ke sini, kami nak kongsikan perkara yang terkini, yang sahih, yang tepat tentang pilihan raya di negara kita. Saya percaya pelajar-pelajar kat luar sana pun biasa dengar. Sebab saya pun pernah, sekarang pun masih ada macam-macam cerita saya dengar pasal pilihan raya. Jadi kami datang hari ini insya-Allah untuk bagi penjelasan yang terkini, info terkini tentang pilihan raya. Itu yang pertamalah, objektif kami yang pertama. Yang kedua, selepas kita dah kongsikan maklumat tentang pilihan raya, harapan kami bila ada pilihan raya nanti, Saudari Wara dan kawan-kawan semua, pelajar sekalian, ada je pilihan raya nanti kita ramai-ramai keluar mengundi. Untuk macam tadi ada sebutkan, untuk menentukan tampuk kepimpinan negara, yang mana saya percaya juga dalam kalangan pelajar-pelajar ni, mahasiswa baru semester 2 sesi 2022-2023 ni bakal ada pemimpin negara, insya-Allah daripada kalangan pelajar ni lah. Sebab kalau kita tengok hari itu saya sempat baca biodata beberapa PMX, PM10, pelajar UM pengajian Melayu. Kemudian sebelum tu Datuk Seri Ismail Sabri pun lulusan UM, Fakulti Undang-Undang. Sebelum tu Tan Sri Muhyiddin pun pelajar UM, Fakulti Ekonomi kalau tak silap. Jadi kita mungkin boleh menerima kehadiran bakal pemimpin daripada UTHM nanti. Okey, mungkin itu intro. Walaupun tak macam intro kan, dah macam berceramah lah. Tak apa, itu intro awal yang boleh saya mukadimahkan kepada para pelajar sekalian. Saya pulangkan dulu kepada saudari moderator kita. Boleh? Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Farehan di atas ucapan untuk intro tadi. Sebelum meneruskan slot seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video yang bertajuk Let's Do It Together. Sakitnya hati saya. Excuse me. Thank you. Main game apa lagi? Boring. Kita shopping. Tahu ada barang baru, I nak beli semua. Sorry, really sorry. Tak, sebenarnya on the way tadi, you know what? Ada accident. Order bang. Apa fashion ni? Inilah hipster. Hipster? Ini hipster ni. Bukan ke? Bukan. Tak apa, saya tukar. Yo, what's up? Order bang. Order. Okey, apa kata abang bagi kat saya? Satu chicken burger, satu mineral water. Itu je. Saya mau real lamb, satu orange juice. Itu saja. Saya sama macam ni, bang. Bang, yang tu, 2 orang tu bang. Weh, cepatlah korang ni. Nanti tak sempat. Kedai nak tutup dah ni. Bang, tak tutup bang. Hipster. Tak apa bang. Biar saya yang buat pilihan untuk dia orang. Macam ni, apa kata abang bagi lagi satu chicken burger. Okey, chicken burger. Satu lamb grill. Okey. Lepas tu yang lain macam biasa bang. Macam biasa. Macam biasa. Biasa je bang. Biasa, Telamat. Okey. Okey Alright, itu je bang. Itu je bang. Terima kasih bang. Okey. Apa ni? Saya tak makanlah semua ni. Kamu ni suka-suka saja order makanan. Mana kami makan ni? Tengok ni, kek, nasi lemak, goreng-goreng. Manis sangat ni. Kambing. Dah. Itulah bila orang tadi datang tanya order, tak nak jawab. Lepas tu bila kita buat pilihan, dah merungut pula. Benda ni sama macam pilihan raya. Bila pilihan raya sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia pergi mengundi. So bila orang lain buat pilihan untuk kita, tentukan masa depan negara, marah, merungut. Tak boleh. Betul tu. Korang ni. Yelah, Kiki minta maaf. Betul lah apa yang kamu cakap tu. Tak apa, mari kita makan. Hak kita Tanggungjawab kita. Bukan selalu pun. Tu pun nak berkira. state your voice. Make a choice. Kitalah penentu. Let's do it together.
Okey, baiklah. Seterusnya kita teruskan slot kita dengan soalan yang pertama. Kalau kita lihat, Suruhanjaya Pilihan Raya ini merupakan satu organisasi yang menguruskan pilihan raya di Malaysia. Jadinya Encik Farhan, bolehkah cerita sedikit berkaitan dengan sistem pemerintahan di Malaysia? Okey, terima kasih Saudari Wara. Soalan tentang sistem demokrasi di Malaysia. Untuk kita sembang lebih sikit tentang sistem ni, saya percaya para pelajar boleh nampak di paparan skrin masing-masing kan, slide yang telah pihak Urustia sediakan. Tak apa, kita tengok bersama-sama. Walaupun ini sebenarnya lebih kepada ulangan, saya percaya di bangku sekolah rendah lagi kita telah pun didedahkan dengan ni. Tak apa, untuk malam ni kita recap balik sistem pemerintahan di Malaysia. Kebetulan Saudari Wara pun tanya tentang sistem kita ni. Okey, para pelajar sekalian, siswa-siswi boleh tengok pada paparan skrin. Okey, ni biasalah kita sebut demokrasi. Kita sangat kerap di luar sana macam-macam. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, saya biasa tengok cerita Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Zaman tu pun dia sebut, dia kata Malaysia ni amalkan, maksud tu adalah istilah dia, Malaysia mengamalkan demokrasi terpimpin, dia kata. Ada yang kata demokrasi ni demokrasi, gila demo dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok baliklah, ini sejarah. Kita tengok balik sejarah demokrasi ni, maksudnya sistem pemerintahan negara kita ni, pemimpin dilantik oleh rakyat. Dia daripada bawah ke atas. Bukan macam setengah negara lain, pemimpin lantik diri sendiri, turun ke bawah, ada monarki dan sebagainya lah. Tapi orang kata demokrasi kat dunia ni majoriti negara amalkan demokrasi. Walau bagaimanapun, nanti kita tengok dalam slide-slide yang berikutnya, demokrasi kita berbeza dengan demokrasi di negara-negara lain. Walaupun kita ambil daripada contoh kat sini, kita tengok Tamadun Yunani lah. Kalau kita masih ingat zaman-zaman kita belajar dulu, demokrasi berasal daripada Tamadun Yunani, tapi kita sesuaikan dengan acuan kita sendirilah untuk sistem demokrasi. Kalau kita boleh tengok, ini sistem yang sangat berbeza berbanding dengan negara-negara lain. Kita hampir samalah dengan United Kingdom, hampir sama dengan India, tapi itu pun berbeza. Ini contoh yang paling nyata. Kita amalkan demokrasi berparlimen, pada masa sama ada raja berperlembagaan. Maksudnya raja pun tertakluk kepada perlembagaan. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, PM sebagai ketua kerajaan. Ni pun ada beza. Kadang-kadang kita tertanya apa kuasa agung, apa kuasa PM dan sebagainya. Nanti sama kita tengok nanti dalam slide-slide yang berikutnya, khususnya tentang kami nak fokus pada pilihan raya je. Kita akan tengok beza peranan Perdana Menteri dan juga peranan Yang Di-Pertuan Agong. Ini sistem yang ada dalam negara kita. Selepas itu, boleh saya teruskan dengan ni? Boleh ya? Okey, ini sistem juga, sistem pemerintahan di negara kita, yang mana kalau para pelajar sekalian boleh tengok, kita ada pecah kepada dua tu, persekutuan dengan negeri. Okey, yang kami nak fokuskan, yang kami nak highlightkan sebenarnya pada skrin ini, ialah yang, saya tak pastilah dekat skrin pelajar-pelajar warna kuning ke? Yang YDPA dengan kuasa-kuasa khas tu. Kalau yang saya nampak ni warna kuning, sebab kami saja nak highlightkan bahawa SPR ni dia dilantik terus oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Ini nak menunjukkan bahawa SPR ni adalah satu badan bebas, tak terletak di bawah persekutuan, tak duduk bawah negeri. Jadi kita dah halang masuk skrin ni, saya explain sikit lah yang pengasingan kuasa tu, ya. Okey, kita ada badan perundangan, ada badan kehakiman, ada badan eksekutif. Ni recap balik je. Saya percaya para pelajar semua dah sedia maklum dah ni. Pasal ni dalam SPM pun ada tanya, saya tengok anak saya sekolah rendah pun dah ada dah didedahkan dengan perkara ni. Kita ada doktrin pengasingan kuasa kat sini. Yang mana kalau kita tengok parlimen tu ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang Dewan Rakyat tu yang baru kita pilih tahun lepas, 19 November 2022, 222 orang ahli yang telah dipilih oleh rakyat di Dewan Rakyat. Kemudian kita ada tengok ada satu komponen Dewan Negara tu. Dewan Negara mungkin kita masih ataupun dah lupa sangat dia punya macam mana kaedah pelantikan. Dia sangat berbeza dengan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat dipilih melalui pilihan raya, manakala Dewan Negara
ahli-ahlinya dipilih oleh DUN tadi. Contoh Johor ni kan, Johor setiap kali ikut perlembagaan, setiap negeri, setiap DUN tu akan lantik 2 orang. Macam Johor 2 orang, Kelantan 2 orang, Terengganu 2 orang. So kita ada 13 negeri, jadi 26. Kemudian kita ada wilayah persekutuan, ada KL lantik 2 orang. Kemudian Putrajaya dan Labuan seorang. So menjadi 26 tambah 4, 30. Dan bakinya 40 dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, 70 orang lah. Maknanya total 70 orang. Mereka ni umur 30, beza dengan kita lah. Beza dengan Dewan Rakyat. Jadi tu kami nak highlightkan perbezaan. Kadang-kadang ada yang terkeliru Dewan Negara dengan Dewan Rakyat ni. Dewan Negara ni biasa kalau kita sebut senator lah. Cuma kalau nak jadi menteri, kena daripada kalangan ahli parlimen ni. Okey, kemudian ni perundangan. Gubal undang-undang. Itu fungsi dia lah. Kita recap balik. Kemudian kehakiman. Dia tafsir pula undang-undang tu. Dan kemudian kita ada eksekutif, laksanakan pula undang-undang ni. Okey, bila dah sampai pada peringkat ni, saya suka kongsikan info yang bila berlaku baru kita tahu rupanya. Inilah contoh pengasingan kuasa. Kalau para pelajar pernah ataupun masih ingat pernah terbaca 5 tahun lepas. 5 tahun. Betul 5 tahun. 5 tahun dulu umur berapa? Masih sekolah menengah, sekolah rendah. Kalau kita masih ingat 2018. Ini saya nak tunjukkan contoh beza pengasingan kuasa ni. Untuk makluman, nak jadi calon, nanti kita tengoklah nak jadi calon kriteria dan sebagainya. Nak jadi calon untuk pilihan raya, dia kena antara syarat dia, tak boleh didenda, hukumannya tak boleh lebih RM2,000. Dan nak dijadikan cerita pada 2018, ada seorang individu nak jadi calon pilihan raya, datang kat dewan ni lah contoh, datang nak jadi calon. SPR tengok, kita tolak dia. Sebab apa? Sebab kita tengok rekod, beliau pernah didenda RM2,000. So dia tak boleh bertanding. So individu berkenaan tak puas hati, dia bawa kes ke mahkamah. Dan kat mahkamah kita tengok, inilah dia, Badan Kehakiman akan tafsirkan perundangan tadi. Ikut kepada keputusan kehakiman pada masa itu, RM2,000 tu bukanlah penentu tidak boleh jadi calon. Yang tak boleh jadi calon ialah RM2,001. Ini kita tengok, mana Badan Kehakiman buat tafsiran ke atas undang-undang yang telah digubal. Seterusnya badan eksekutif tu yang diketuai oleh PM akan melaksanakan apa yang telah digubal oleh perundangan yang telah ditafsirkan oleh Badan Kehakiman. Itu yang kami nak highlightkan pada slide ini, yang mana ada peringkat persekutuan, ada peringkat negeri, untuk menjawab pertanyaan awal daripada Wara tadi tentang sistem pemerintahan di negara kita. Okey? Boleh? Tentang soalan pertama kita. Boleh ya? Okey. Kalau ada pelajar nak tanya terus pun boleh, tak ada masalah. Saya tak nampaklah dekat sini mana ruangan untuk mereka tanya. Boleh. Kami mengalu-alukan sebarang perkongsian ke, pertanyaan ke, supaya kita boleh sama-sama. Saya percaya para pelajar semua ni jenis semuanya yang intelektual semua kat sini. Kita terbuka untuk sebarang diskusi ilmiah, orang katakan. Okey. Itu permulaan kepada soalan pertama. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Farhan di atas penerangan yang begitu jelas sekali untuk soalan kita yang pertama. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua ni. Siapakah yang melantik dan berapakah keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya ni? Okey, terima kasih. Untuk soalan kedua, siapakah yang melantik SPR? Betul. Dan berapakah keanggotaan? Berapakah keanggotaan? Okey. Untuk makluman para pelajar sekalian, saya boleh rujuk kepada slide ni jugalah. Keanggotaan SPR. Okey, para pelajar semua boleh tengok. Okey, kita dalam perlembagaan perkara 114 Perlembagaan Persekutuan, jelas, terang dan nyata, 7 orang ahli SPR, 7 orang je yang menguruskan pilihan raya ni. Ya, mereka terdiri daripada seorang pengurusi, seorang timbalan dan 5 orang ahli. Yang ini pun kami suka juga kongsikan, walaupun dalam perkara 114 ni tak tertulis, tetapi secara praktikalnya sehingga ke hari ini, keanggotaan 7 orang ahli ni merangkumi kaum-kaum utama di negara kita. Dan kalau kita tengok ada wakil daripada wilayah Sabah dan Sarawak. So kita ada 7 orang ahli. Mereka ini kesemuanya dilantik oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ada 3 ni ciri-ciri ni, kriteria dalam perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama ada 7 orang ahli. Yang kedua pada hemat Yang di-Pertuan Agong. Macam ini memang kuasa mutlak YDPA Agong. Baginda selepas berbincang dengan Majlis Raja-Raja, pada hemat Baginda 7 orang ni kalau dilantik akan mendapat kepercayaan rakyat. Sebab itulah saya sebutkan pada awal tadi. Itu masa rehearsal kita yang saya sebutkan tadi. SPR ni seolah-olah sama macam Perdana Menteri dilantik oleh Agong. PM pun dilantik oleh Agong selepas Yang di-Pertuan Agong pada hemat Baginda yakin bahawa calon Perdana Menteri berkenaan mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, akan dilantik oleh Agong untuk jawatan Perdana Menteri. Hampir sama macam ahli SPR ni, cuma pada hemat Baginda 7 orang ini bakal mendapat kepercayaan rakyat kalau dilantik. Dan yang ketiga tu, kriteria yang ketiga tu yang saya nak highlightkan juga, mereka ini secara automatik terhenti daripada menjadi ahli apabila mencapai umur 66. Ni beza sikit dengan penjawat awam. Sebagai contohlah, penjawat awam macam pensyarah-pensyarah kat sini. Umur 60 mereka wajib pencen. Kalau nak pencen pilihan 54, 55 lah. Tapi 60 dah tak boleh lah. So kat sini SPR ni hampir sama dengan badan kehakiman lah. Badan kehakiman, hakim pun pencen pada umur 66. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, di bawah perkara 114 Perlembagaan Persekutuan, Agong melantik 7 orang ahli SPR. 7 orang je lah. Kalau saya boleh kongsikan wajah-wajah mereka, ini dia. Kalau kita tengok gambar saya pun tak ada kat situ. Kan ada gambar saya tak? Tak ada kan? Puan Nurul ke Cik Zaf pun tak ada. Sebab mereka ni 7 orang ini yang dilantik. Kami ni, saya, Puan Nurul, Zaf dan sebagainya, kami dipanggil urustia per 7 orang ni. Yang mana dasar-dasar semua mereka lah yang putuskan. Yang mana kami akan kongsikan sekejap lagi ni. Kesemuanya mendapat keputusan daripada 7 orang ahli ini. Kalau kita perasan ada, kami sengaja hitamkan 2 di belah kanan skrin tersebut. Itu mereka baru je mencapai umur 66 tahun. Dan sedang, insyaAllah dalam masa terdekat, kita akan umumkan pengganti kepada 2 orang ahli yang telah pencen ini. Jadi ini 7 orang ahli SPR yang mana mereka, kami ni di peringkat ibu pejabat dipanggil urustia kepada mereka, dan kita ada bahagian pelaksanaan di bahagian peringkat negeri. Ni saya alang-alang dah tanya pasal ni SPR, saya terus tunjukkan struktur organisasi yang 7 orang tu kat atas tu. SPR yang buat dasar. Kami di tengah-tengah ibu pejabat, dan kalau di sini di Johor tadi saya ada nampak ada pegawai kami daripada Pejabat Pilihan Raya Negeri Johor, Encik Razali. Mereka dan tim di bahagian pelaksana tu, strategic implementer. Okey, itu bagi menjawab soalan yang kedua tadi tentang siapakah yang melantik SPR. Kami ataupun ahli-ahli SPR tadi dilantik secara terus oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, saya pulangkan balik kepada Wara. Okey, terima kasih Encik Farhan. Dan sudi menjawab soalan kita yang kedua. Jadinya saya tekankan sedikit dekat sini untuk siapa yang melantik anggota SPR ini adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan untuk anggota, berapakah anggota tu adalah seramai 7 orang ahli. Betul Encik Farhan? 5 orang ahli, 1 pengerusi dan juga 1 lagi timbalan pengerusi. Okey, untuk soalan yang ketiga ni, macam kita sedia maklum, SPR ni merupakan satu organisasi yang menguruskan pilihan raya di Malaysia. Jadinya apakah fungsi SPR ni? Apa dia Cik Farhan? Okey, terima kasih. Ni soalan ketiga lah. Saya duk kira-kira tadi. Betul, soalan ketiga, betul. Apakah yang fungsi SPR? Okey, saya terus buka satu slide. Perkara 113. Tadi perkara 114. Ni sekarang 113, Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ni saya sukalah ni para pelajar ni, yang mana saya percaya bila masuk ke alam pekerjaan nanti akan kerap rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Itu perlembagaan yang orang kata kitab paling utama dalam negara kita. Sebelum saya masuk ke fungsi SPR, saya suka sangat bila bertemu dengan pelajar ni, saya suka sangat highlightkan perkara ni, Perlembagaan Persekutuan. Sebab apa-apa undang-undang yang bercanggah akan terbatal secara automatik. Betapa besarnya, supremasinya
orang kata apa, supremenya Perlembagaan Persekutuan ni, sebab saya kalau pergi mana-mana pun saya suka kongsikan tentang satu kes yang berlaku di sebuah negeri di Semenanjung Malaysia yang saya suka highlightkan dan relatekan dengan Perlembagaan Persekutuan ni. Di sebuah negeri, saya percaya pelajar ni semua okey lah, kita boleh kongsikan. Ada satu tahun 2021 lah, contoh 2021 pernah berlaku satu kes di sebuah negeri. Ni saya nak tunjukkan Perlembagaan Persekutuan ni. Ada satu kes dijatuhkan hukuman ke atas pelaku hubungan seks luar tabi'i. Di sebuah negeri tu rupa-rupanya ada undang-undang syariah yang mengenakan hukuman berbeza dengan peringkat persekutuan. Apa jadi bila kalau biasa, kalau para pelajar semua pernah dengar lah, saya percaya akan pernah dengar lah ni. Biasa kita sebut, kalau undang-undang syariah ni, kita ada 356 biasa dia sebut kan, 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 sebatan. Tapi di satu negeri, hubungan seks luar tabi'i dikenakan denda yang melebihi angka tersebut. Maka yang kena denda tu dia tak puas hati, dibawa ke mahkamah. Dan di mahkamah macam tadi, mahkamah putuskan bahawa hukuman tersebut di dekat negeri bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, secara automatik terbatal. Mana saya nak highlightkan pada para pelajar sekalian, apa-apa undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan secara automatik terbatal, dan fungsi pilihan raya ada termaktub dengan jelas, terang dan nyata dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya balik kepada soalan tadi, Wara tadi. Ini 3 fungsi SPR. Saya dulu pun biasa, masa belajar dulu pun tertanya-tanya lah, SPR ni time pilihan raya je ke dia berfungsi? Dia hidup masa tu saja. Selain daripada pilihan raya, macam tahun lepas dah selesai PRU, adakah SPR ni tutup office buat kerja sampingan yang lain dan sebagainya? Tak ada. Kita ada 3 fungsi ni dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, kita buat sempadan. Itu fungsi utama yang pertama. Kita buat sempadan bahagian pilihan raya. Contohlah ni, ini Batu Pahat kan, Batu Pahat, kita buat sempadan Batu Pahat. Sebagai contohlah, kemungkinan lah, andai katalah tiba-tiba penduduk Batu Pahat ni bertambah berkali-kali ganda, mungkin kita perlu buat Batu Pahat 1, Batu Pahat 2, Batu Pahat 3. Itu fungsi kami di bawah bahagian, ataupun mewujudkan sempadan-sempadan bahagian pilihan raya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat pendaftaran pula selepas sempadan tadi. Contohlah Batu Pahat, kita buat satu sempadan Batu Pahat 2 contoh. Kemudian kita akan uruskan pula siapa yang boleh mengundi di dalam Batu Pahat 2 yang berkenaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita buat pilihan raya. Tadi dah ada dah orang duduk mengundi kat situ. Dalam kalangan mereka tu, siapakah yang akan jadi wakil rakyat di situ? Ni biasa kami, analogi saya kalau jumpa student ni, biasa saya sebut, kita pertama buat rumah, yang kedua kita buat daftar siapa yang boleh duduk dalam rumah tu, dan yang ketiga kita akan lantik ataupun buat proses pemilihan untuk lantik siapa yang akan jadi pemimpin dalam rumah tersebut. Itu analogi ringkas kepada 3 fungsi SPR yang dinyatakan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan negara kita. Okey, kita tengok sikitlah beberapa perkara-perkara penting tentang 3 fungsi SPR ni, boleh Okey, ini yang pertama tadi, yang buat persempadanan. Ini contoh ataupun ini cara kita buat lah. Saya percaya para pelajar semua macam saya juga dulu pernah. Dia biasa istilah yang cukup popular, orang sebut istilah yang saya masih ingat sampai sekarang, gerrymandering. Maknanya kita buat sempadan ni untuk bagi kelebihan kepada parti-parti tertentu menang. Sebagai contohlah Batu Pahat ni. Kenapa kita buat contoh-contohlah, contoh saja. Melayu 50, Cina 30, India 10, lain-lain bangsa persen-persen, 1%, 2% dan sebagainya. Itu orang sebut gerrymandering. Lepas tu ada kata malapportionment. Kenapa tak sekata? Kenapa ada, sebagai contoh di negeri Sarawak ataupun di wilayah Sarawak, ada satu bahagian pilihan raya tu, keluasan ni sama besar dengan satu negeri Pahang. Tapi Pahang kita ada, tempoh dia ada 8 atau 9 bahagian pilihan raya. Tapi itu satu bahagian je. Antaranya sebab populasi, faktor muka bumi rupanya dia luas, tapi luas dia lebih kepada banyak gunung ganang, bukit bukau. Itu antara perkara-perkara yang akan kita tengok nanti. Macam mana kaedah kita buat sempadan. Ni pembentukan dia, lokaliti, daripada lokaliti, contohlah, ni UTHM contoh UTHM. Ada satu fakulti, tadi apa, fakulti TVT, TVET.
FPTV, Fakulti Pendidikan Teknikal Vocational. Okey, contoh tu satu fakulti, satu lokaliti lah. Kemudian satu lagi fakulti contoh je lah. Fakulti Pengajian Bahasa. Tu satu lokaliti lain. So kita gabungkan lokaliti-lokaliti ni, gabung jadilah satu daerah mengundi. Maknanya UTHM ni satu daerah mengundi, satu pusat mengundi dia panggil. Kemudian UTHM, satu daerah mengundi ni combine dengan apa yang jiran dekat-dekat ni? KKTM combine satu daerah mengundi, bentuklah satu DUN. Contoh saya sebut je, contoh DUN ringgit lah contoh. Dan DUN ringgit, DUN beberapa DUN lagi combine jadi parlimen. Itu Parlimen Bawah Terpahat. Ini cara-cara kita bentuk bahagian pilihan raya bermula daripada lokaliti yang kecil tu. Okey, ini kriteria yang saya sebutkan tadi, yang kita buat sempadan Batu Pahat ni. Kenapa? Macam mana boleh terbentuknya Batu Pahat? Ini dia ciri-ciri yang kami perlu patuhi lah ni. Kalau para pelajar semua pernah dengar, pernah persempadanan semula ni dicabar di mahkamah di sebuah negeri di semenanjung Malaysia. Saya tak payah kongsikanlah nama negeri tu. Ada yang tak puas hati. Dia kata kenapa, macam tadi lah yang saya sebutkan, malapportionment, gerrymandering dan sebagainya. Dan bila kita bentang di mahkamah, alhamdulillah, selepas kita tunjukkan prinsip-prinsip ni, SPR menang dalam kes yang berkenaan lah. Semua prinsip ni je yang kita highlightkan kepada yang mencabar persempadanan yang berkenaan. Maknanya kita semua pihak yang terlibat, kalau kita tengok, kita bentang di Dewan Rakyat, debatlah kat sana, bincanglah, bergaduhlah kat sana sebelum diluluskan. Untuk sebagai contoh lah yang saya sebutkan tadi, tambah Batu Pahat 2, Batu Pahat 3 dan sebagainya. Okay, so ini untuk fungsi yang pertama, persempadanan. Kita nak bentukkan rumah tadi, buat rumah. Okey, yang kedua, pendaftaran. Yang ni yang sangat berkait dengan pelajar-pelajar muda ni. Pendaftaran secara automatik. Bermula 15 Disember 2021. Kita dah tak payah pergi mana-mana tempat untuk daftar dah. Secara automatik, kita akan ambil daripada Jabatan Pendaftaran Negara, terus masuk dalam daftar pemilih negara kita. Sebab tu, para pelajar sekalian, kalaulah hari ni saya percaya yang depan kita ni umur 18 ke 19? Yang depan kita ni 18 ke atas lah. 18 ke atas. Mungkin ada yang baru cukup umur 18 sebab lahir bulan Januari, Februari, Mac dan sebagainya kan. Maka kami nak mohon supaya para pelajar semua ambil peluang ni, semak nama masing-masing di portal SPR. Boleh tengok, boleh key in IC, tengok nama kita mengundi di mana. Kalau tak ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ataupun kalau ada adik-adik yang umur 18, sekarang umur 19 kan? 20. Saya 22. Kalau ada adik-adik umur 18, kalau dibuka portal SPR, key in IC, nama tak ada. Kemungkinan yang pertama ialah kita sedang, bukan kita lah, orang yang cek nama tu mungkin sedang berada di hospital bahagia, hospital mental. Kalau di Johor dia ada satu tempat tampoi kan. Kalau di Perak itu saya pergi tanya rambutan, dia kata. Tiba-tiba kita tengok nama tak ada, kemungkinan yang pertama. Tapi kita cek, saya okey, sihat, tak ada pun masalah mental. Maka kita mungkin jatuh pada kategori yang kedua ni, iaitu kita sedang dipenjarakan. Pun tak juga, kita okey je, duduk kat luar tak dipenjarakan. Maka ada kemungkinan kita yang ketiga, yang mana tempoh hari banyak berlaku, alamat dia tak lengkap. Itu kemungkinan yang menyebabkan nama tak ada. Sebagai contohlah, Wara, asal orang Johor. Contoh, Wara, asal orang Batu Pahat. Segamat. Okey, contoh nama dekat IC, Wara binti sekian-sekian, Segamat, Johor. Kalau nama pada IC macam tu, memang tak akan ada lah. Besar hampir 100% nama tak akan ada dalam daftar kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak letak di lokaliti mana. Macam saya sebutkan tadi kan, kecil, daripada kecil sampailah ke parlimen. Sebab Segamat tak semestinya duduk dalam parlimen Segamat. Masa tempoh hari saya sempat bertugas di sana, parlimen Labis pun boleh jadi, parlimen Sekijang pun boleh jadi. Maka kalau berlaku kes sedemikian, nasihat kami supaya kemaskini IC. Pastikan alamat lengkap. Barulah tak perlu datang. Kalau tak suka nak pergi ke JB, boleh buat secara online je. Kemaskini IC, selfie dengan IC yang berkenaan,
Dan isi je ringkas berapa ruangan saja dalam portal SPR. Tunggulah pada bulan hadapan kita akan pamerkan nama untuk masuk ke lokaliti yang sepatutnya lah. Itu untuk pendaftaran yang mana kami sangat-sangat minta kepada para pelajar sekalian untuk semak nama. Yang hilang kelayakan kalau tengok pada skrin itu 2 je. Yang mana macam saya sebutkan tadi di hospital mental, dan yang kedua banduan yang disabitkan kesalahan dan sebagainya. Maka kalau tak ada, tolong rujuk, sebab ini hak kita. Tolong rujuk dengan SPR. Kadang-kadang pernah berlaku juga, ni pengalaman saya sendiri di Sarawak. Okey, tak apalah saya sebut di Sarawak tempoh hari. Bila saya minta pelajar berkenaan semak nama dia, dia buka, dia key in IC, dia tengok dia mengundi di Terengganu. Oh, dia marah, dia kata, kenapa SPR buang saya jauh pergi mengundi kat sana? Dan apa yang kita buat? Kita semak pada IC dia lah. Rupa-rupanya IC dia alamat di Terengganu. Maka kalau nak mengundi di tempat yang sepatutnya, pastikan IC kita tu kemaskini lah. Sebagai contoh, Wara duduk di Segamat kan. Dah lama dah. Duduk di contoh sini Batu Pahat. Tukar alamat Batu Pahat. Mohon untuk tukar bahagian pilihan raya untuk mengundi dan tunggu proses yang akan kita buat. Tiap-tiap bulan kita buat. Ni perkara 109/1 ni. Yang ni yang undi 18 tadi. Bila kita buat pendaftaran automatik. Maknanya macam sekarang, kalau para pelajar sekalian boleh buka portal SPR, sekarang kita sedang pamerkan nama. Yang bermula tempoh hari tu 17 Mac sampai April nanti. Semua dia ada 3 nama, 3 jenis nama yang kita pamerkan. Yang pertama, yang lahir 1 Februari 2005 sampai 28 Februari. Kita dah sekarang pamerkan nama mereka ni. Yang kedua, kita pamerkan nama macam tadi tu. Yang contoh Wara nak tukar ke daripada Segamat nak tukar ke Batu Pahat. Kita pamerkan nama tu. Yang tukar bahagian pilihan raya. Yang ketiga, kita pamerkan nama yang tukar status. Dulu duduk overseas. Sekarang tukar nak mengundi di sini pun kita pamerkan. Yang meninggal pun kita pamerkan. Dan bila dah sampai slide ini, saya sukalah kongsikan juga pengalaman saya sendiri. Di PRU, di sinilah di Don Johor. 20222 kan? Johor. Betul kan? Tahun lepas kan? PRU Don. Kan? Tahun lepas. Okey, bila ada undi 18 ni, Johor lah masa tu. First kali. Kuat kuasa undi 18, 15 Disember 2021. Johor mengundi bulan Mac. Dah setahun dah ni. Kita mengundi kan? Tak silap. 12 Mac rasanya pada masa tu. Kan? Sebelum PRU Parlimen November, Johor Mac. Sebab saya bertugas di Segamat lah masa tu. Segamat saya bertugas. Okey, saya bila dah sampai slide ni, saya suka kongsi pengalaman saya sendiri. Berkait rapat sangat dengan pengundi muda ni, pelajar-pelajar ni. Sebab kita bila ada contoh di hari ni berapa? 20 Mac kan? Okey, contoh. Tiba-tiba Johor bubar. Ni contoh saja disclaimer dulu, contoh. Tiba-tiba Johor bubar hari ni 20 Mac. Maka kalau ikut undang-undang kita, yang layak mengundi adalah setakat 19 Mac saja nama dia. Nama dia 19 Mac. Maknanya yang cukup umur sekarang yang sedang kita pamerkan dia layak mengundi. Tapi kita nak pilihan raya, kalau bubar 60 hari. Maknanya hari ni 20 Mac, kemungkinan kita mengundi April Mei, 20 Mei 2023. 2023 20 Mei. Tapi yang layak untuk undi setakat 19 Mac 2023. Okey, bila kita buat undi 18 ni, pada bulan depan kita akan pamerkan nama yang lahir 1 Mac 2005 sampai 31 Mac 2005. Nama dia ada dekat internet ni, dekat portal kita. Ini yang jadi tempoh hari di Johor, pengalaman saya sendiri. Pada masa tu Johor saya tak ingat, rasa 12 Mac mengundi. Bubar lebih awal. Bubar Januari kalau tak silap, 22-23 Januari. Maka yang layak pada masa tu untuk mengundi setakat 21 Januari 2022 je. Tapi bila undi 18 ni, masa mengundi 12 Mac tu, ada orang yang cukup umur pada Februari. Februari dia cukup umur. Masa tu dia lahir 31 Mac 2004. Nama dia ada dalam daftar pemilih induk.
Tapi bila dia datang dia tunjuk kat ni, kat petugas kami, dia tunjuk IC, dia tunjuk handphone. Cik, kenapa nama saya ada dekat sini? Kenapa nama saya tak ada dalam buku yang dicetak oleh SPR untuk proses pilihan raya? Ni berlaku di parlimen saya jaga tempoh hari Sekijang. Dia datang, dia tunjuk. Dia marah-marah dia kata, takkan benda simple macam ni pun saya nak ajar, dia kata. Tak boleh ke SPR cetak daripada internet tu, cetak, stapler, letak dekat buku di tempat sekolah mengundi tu. Jawapan kita pada masa tu ialah, nasib baik kita dah maklumkan kepada petugas kita. Maklumkan mereka, contohlah Wara, contoh Wara atas tunjuk, okey Wara, tengok handphone, boleh tak scroll ke atas sikit? Biasanya dalam handphone tu kita akan terus tulis, contoh Wara binti sekian-sekian adalah pengundi berdaftar di Parlimen Segamat sebagai contoh. Walau bagaimanapun, Wara tidak layak untuk mengundi pada pilihan raya kali ini kerana daftar pemilih yang diwatakan adalah sehingga tarikh yang saya sebutkan tadi, 21 Januari. Tapi Wara cukup umur pada Februari. Itu yang berlaku tempoh hari bila kita mula-mula kuat-kuasakan undi 18 ni. Jadi kita mintalah para pelajar sekalian, kalau boleh jangan datang terus marah kepada petugas. Tolong semak, baca sampai habis dalam portal kita tu, sebab kita dah jelas, kita terangkan tentang kelayakan untuk mengundi. Tempoh hari saya pergi satu college, saya lupa dah, satu college tu sama juga, dia maklum. Dia kata kami akan ada PRK campus, pilihan raya campus. Tapi kami ni, dia ada satu tim belah kiri tu, dia kata kami pun sama, kami ni walaupun kami adalah student, dah ada dah ID semua, tapi kami tak layak untuk mengundi pada PRK pada masa tu sebab ada syarat dia. Dia kata dia belum sempat masuk exam lagi. Dia kata sama lah. So saya kata, oh sama lah macam pilihan raya. Saya kata ada had-had tertentu yang kita wartakan untuk layak sebagai pemilih. Sebab tu biasa kami sebutkanlah, saya kalau ada kita buat secara bersemuka, kami boleh tunjukkan dia punya simulasi. Kita daftar pemilih ni kita ada tiga jenis lah. Satu, daftar pemilih pilihan raya, iaitu yang orang yang layak mengundi sehari sebelum bubar. Contohlah hari ni 20 Mac, contoh Johor bubar, maknanya 19, nama sehingga 19 Mac yang layak untuk mengundi. Itu daftar pemilih pilihan raya dipanggil. Ada pembubaran je baru ada DPPR kita panggil lah. Yang kedua, kita ada daftar pemilih induk yang utama lah. Kemudian kita ada daftar pemilih tambahan. Tiap-tiap bulan tu yang kita daftarkan nama baru, yang saya sebutkan tadi lah, kita pamerkan. Sebab apa? Kalau kita pamerkan ni, kita nak open, terbuka kepada semua. Contoh tadi Wara nak tukar ke Batu Pahat, kami bagi ruang kepada pengundi asal Batu Pahat untuk buat bantahan. Contoh dia kata, apa hal Wara ni datang nak mengundi kat sini? Inilah dia tempoh kami buat bantahan untuk benarkan bantahan dilakukan oleh pengundi berdaftar di Parlimen sedia ada ni lah, yang kita nak mohon untuk mengundi tu. Kini yang kedua lah, pendaftaran. Ni yang saya sebutkan tadi lah, tiap-tiap bulan. Rupa-rupanya bila kita buat proses macam ni, kita dapat tahu tiap-tiap bulan sebenarnya rakyat Malaysia ni bertambah hampir 40,000. Tiap-tiap bulan kalau kita tengok data, contoh sekarang 1 Februari ni kurang lah, 1 Februari 2005 hingga 28 Februari dia tak sampailah 40 sebab dia tak cukup 31 hari kan. Kalau bulan-bulan lain kita tengok 40,000 kelahiran di Malaysia ni. Itu yang bertambah mendadak. Manakala yang kita potong nama disebabkan kematian ke, hilang taraf dan sebagainya, tak sampai separuh. Maknanya kita kena bersedia dengan realiti bahawa bilangan pengundi kita bertambah mendadak. Kalau kita tengok kat sini, dulu 2018 15.3 juta aja. Dan sekarang yang terbaru ni 21 lebih, tambahan hampir 7 juta. Maknanya ni tiap-tiap bulan akan bertambah. Yang ni antara cabaran kepada pihak SPR, pihak PPN, Pejabat Pilihan Negeri lah terutamanya, untuk cari lokasi-lokasi untuk jadikan pusat mengundi lah. Kalau untuk makluman Wara lah, kami ada negeri kita tentu, kita terpaksa buat pusat-pusat mengundi ni bawah apartmen. Kan apartmen tu dia ada macam ruang parking dan sebagainya. Itulah kita gunakan sebab dah tak ada tempat dah. Saya itu kat Sarawak, kita gunakan rumah-rumah panjang sebagai pusat-pusat mengundi. Sebab kita dah kekurangan
ruang-ruang ataupun tempat-tempat yang boleh kita jadikan tempat mengundi. Kadang-kadang ada kita gunakan volleyball court, ada pekarangan surau, masjid dan sebagainya. Itu realiti terbaru bila kita buat undi 18 ni. Walaupun kita tak jangka pun dia akan keluar. Tapi kehendak perlembagaan yang menyebabkan kita perlu sediakan untuk semua. Kita beranggapan 100% ni akan keluar untuk mengundi. Okay, itu yang ni kalau kita nak tukar tadi yang saya sebutkan tadi, kalau yang kes saya alami tadi yang mana dia duduk di Sarawak tapi tiba-tiba nama dia mengundi di Johor, di Terengganu. Okay, Terengganu sebab IC dia di sana. Jadi kalau kita nak tukar ke tempat kita nak mengundi, tempat kita bermaslahatin update IC, dia ada prosedur dia. Yang tu kami tak kacau lah, itu Jabatan Pendaftaran Negara. Mereka kadang nak bukti bil utility dan sebagainya. Selesai dengan JPN, sekarang saya rasa dah 1 hari dah boleh dah tukar alamat pada IC. Datanglah kepada SPR. Kalau tak suka datang secara fizikal macam ni, tak suka datang ke JB dan sebagainya, boleh buat secara online. Sangat mudah. Biasanya yang muda-muda ni akan prefer cara online. Itu yang kedua lah. Tadi buat sepadan, bertepahat 2 kan contoh. Yang kedua daftar pemilih. Tidak boleh. Yang ketiga ni lah baru sampai kepada buat pilihan raya. Ni fungsi SPR yang ketiga lah. Buat proses pilihan raya. Yang mana kita ada 2 jenis. Satu pilihan raya umum, satu lagi pilihan raya kecil. Ini dia. 2 jenis pilihan raya. Satu umum, satu kecil. Yang umum tu terbubar secara automatik. Kalau kita tengok pada skrin 5 tahun. Dia ada 3 lah sebenarnya. Kalau kita tengok proses pembubaran ni, saya kongsikan. Yang pertama, cukup umur 5 tahun, terbubar secara automatik. Contoh biasa tak pernah lagi berlaku dalam sejarah, tak pernah lagi terbubar secara automatik. Kalau Parlimen lepas ataupun PRU 15, kita mengundi itu 19 November kan, 19 November 2022. Tapi tarikh cukup umur dia bukan tarikh pilihan raya tu. Tarikh cukup umur ialah tarikh persidangan pertama. Kalau kita ingat persidangan pertama tempoh hari yang ada undi percaya PM10 tu kan, kita buat 19 Disember 2022. Maknanya cukup umur Parlimen 15 terbubar secara automatik pada 19 Disember 2027. Dia sama macam Johor lah. Johor itu 12 Mac, tak silap 2022. Maka tengok pada persidangan pertama. Itulah cukup umur 5 tahun. Akan terbubar secara automatik. Yang kedua, macam mana boleh kita buat PRU? Tadi bubar automatik. Yang mana tak pernah berlaku. Yang biasanya yang kedua ni lah. Perdana Menteri akan minta dengan Agong untuk bubar. Agong akan berkenan permintaan. Biasa tempoh hari kan kita kalau masih ingat PRU 15, PM masa tu Datuk Seri Ismail Sabri mohon pada 10 Oktober 2022. Mohon, maka Agong kenan bubarlah. Sebab bubar ni kuasa Agong. Kuasa Agong untuk bubar. Agong untuk Parlimen, Sultan untuk DUN. Itu yang kedua. Yang ketiga dia ada kes juga. Kalaulah tiba-tiba PM hilang majoriti, maka PM pun boleh mohon untuk Agong bubarkan. Yang tu hampir berlaku tempoh hari masa zaman Tun M kan. Tapi Tun M pada masa tu beliau letak jawatan, maka taklah terbubar. Dan kalau contoh pernah berlaku di Melaka, sebelum PRU Melaka tempoh hari kan, Ketua Menteri mohon untuk bubar. Masa tu kan masa peralihan kuasa di peringkat Persekutuan. Ketua Menteri mohon untuk bubar. TYT tak berkenan. Maka Ketua Menteri berkenaan kena letak jawatan, tak akan bubar. Sebab ni kuasa mutlak pada Agong dan juga Tuan yang untuk utama lah. Kalau di Johor ni Sultan lah. Itu 3 perkara lah, 3 kriteria yang boleh buat PRU. Satu, terbubar secara automatik 5 tahun. Yang kedua, PM hilang majoriti, PM mohon kepada Agong untuk pembubaran. Dan yang ketiga, PM tak hilang pun majoriti, tapi mohon juga kepada apa-apa pun kena mohon. Dia ayat undang-undang saya baca tempoh hari, kena ada permintaan daripada PM untuk Agong perkenan bagi proses pilihan raya umum. Tu PRU pilihan raya umum. Macam Johor tempoh hari, Menteri Besar kan mohon kepada Agong Sultan. Kemudian kita ada satu lagi PRK. PRK ni kekosongan luar jangka dia panggil. Luar jangka. Kalau kematian di lepas PRU 14 tempoh hari banyak. Berlaku di Semenyih, Balakong, kematian ada, maka kita kena buat PRK.
Kemudian letak jawatan, yang kes paling popular Port Dickson. Letak jawatan, kita buat PRK. Hilang kelayakan. Biasa kalau kita masih ingat di Sarawak, tiba-tiba ada adun dia, kita cek ada 2 kewarganegaraan. Hilanglah kelayakan untuk jadi calon. Untuk jadi YB, maka kena ada PRK. Dan di pembatalan, kalau ada keputusan pihak mahkamah. Macam sekarang kan kita sedang hadapi petition dan sebagainya. Kalau petition sebut menang, kena ada PRK. Biasa kes yang pernah berlaku, Don Rantau, Cameron Highland kan, menyebabkan adanya PRK. Kedua-dua ni SPR ada masa dalam tempoh 60 hari saja untuk buat pilihan raya umum ke atau PRK. Jadi secara ringkasnya 3 jenis ataupun 3 fungsi utama SPR. Yang pertama kita buat sempadan, yang kedua kita buat pendaftaran, yang ketiga kita buat pilihan raya. Untuk pilihan raya ni kita tengok sikit ya sebelum kita pergi ke soalan yang keempat rasanya, kan. Okey, ini proses pilihan raya. Kalau para pelajar tengok bermula daripada bubar sampailah selesai kita lupuskan. Ini flow dia. Cuma saya tak nak pergi secara detail kepada semua proses-proses ini. Yang saya nak highlightkan 3 jenis pengundian tu. Kita ada undi awal, undi pos, undi biasa. Okey, undi biasa saya ambil contoh PRU lepas lah. Undi biasa pada 19 November 2022. Kemudian kita ada undi awal. Undi awal ni untuk anggota tentera, polis, PGA. Mereka ni undi awal sebab apa? Sebab mereka tak boleh datang hari undi biasa tu. Sebab mereka bertugas. Maka kita bagi kemudahan undi awal kepada mereka. Dan kita ada satu lagi kategori undi pos. Undi pos ni mereka tak boleh datang juga untuk hari undi biasa sebab mereka ni bertugas. Dia ada banyaklah kategori. Cuma yang saya nak highlightkan ialah ni dia 3 perkara ni. Saya tak tahu, Wara ada dengar tak masa PRU lepas? Ada viral. Saya pun dapat viral tu. Katanya ada pasukan anggota tentera. Mereka ni dapat undi awal. Tapi ada viral tempoh hari mengatakan bahawa tentera ni ada satu tim. Mereka ni undi lebih awal daripada undi awal. Masa tu viral lah masa tu. Sehingga kita buat satu kenyataan media menyatakan bahawa sebenarnya mereka ni dapat kelayakan undi awal. Tapi masa undi awal pun mereka bertugas. Maka mereka kita bagi kemudahan untuk undi pos yang belah kanan tu. Undi pos. Dan mereka ni pun kan bergerak tak tentu masa kan. Maka untuk memudahkan mereka ni, kita kumpulkan secara bertakbiran 1 hari. Untuk kita kumpul lah, contoh macam dewan ni kan. Kita kumpul, mereka kita bagi undi pos berkenaan, undi dan masukkan terus dalam peti undi, kita simpan. Itu sebagai peti undi pos. Maknanya tak adalah tomahan mengatakan bahawa mereka mengundi lebih awal daripada undi awal. Macam contohlah Wara, contohlah ditadikan nanti jadi contoh bertugas di luar negara lah contoh. Jadi engineer di Qatar contoh. Dapat kemudahan undi pos. Kebetulan lah ada 100 orang tim engineer kita bertugas di Qatar. Sebelum bergerak ke sana, semua dapat undi pos sebab dapat kemudahan. Sebelum bergerak kita kumpulkan kat dewan ni. Kita kata okey, Wara dan 100 orang engineer lain sebelum bergerak ke Qatar, kita bagi undi pos, pangkah-pangkah terus simpan dalam peti undi pos. Bukan undi awal. Bukan undi lebih awal daripada undi pos. Itu yang berlaku tempoh hari dan alhamdulillah kita dah jelaskan. Dan saya ambil kesempatan kat sini juga untuk kongsi dengan pelajar sekalian. Kita ada 3 jenis ni je hari undi. Undi biasa 19 November tempoh hari. Undi awal 3 hari sebelum, masa tu saya tak ingat dalam 14 atau 15 November. Dan undi pos sepanjang tempoh berkempen tu adalah tempoh untuk undi pos. Ini 3 jenis pengundian yang ada di negara kita, yang mana kita harap pelajar-pelajar semua jelas, terutamanya undi pos tu. Kalau saya tak pastilah pelajar ni yang baru-baru ni, kalau yang senior ni tempoh hari ada permintaan daripada Naib Chancellor IPTA supaya semua pelajar masa tu rasanya baru masuk kan, maka mereka mohon supaya semua pelajar IPTA dapat kemudahan undi pos. Malangnya tak dapatlah pada masa tu sebab ada kriteria, banyak proses-proses yang kita buat. Dan akhirnya kita dimaklumkan KPT bagi pelepasan kan, rasa undi cuti seminggu kan, untuk memudahkan. Sebab kita tak dapat kemudahan undi pos ini untuk IPTA, untuk pelajar-pelajar. Kalau nak,
boleh mohon untuk jadi petugas. Kalau jadi petugas, sebab kita bertugas pada hari mengundi, maka kita akan dapat kemudahan untuk undi pos ni. Jadi itulah tiga fungsi yang ada termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan tentang Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Farihan kerana sudi menjawab soalan kita yang ketiga, fungsi SPR. Okey, fungsi utama SPR ada 3 Yang pertama adalah menguruskan sepadan. Yang kedua kita ada menguruskan pendaftar dan sekali adalah proses pilihan raya tu. Okey, untuk pengetahuan Cik Farhan dah sentuh tu juga untuk soalan yang keempat ni berkaitan dengan umur, kelayakan umur rakyat Malaysia. Jadinya untuk pengetahuan para pelajar, umur yang layak untuk para rakyat Malaysia mengundi adalah pada umur 18 dan para pelajar juga boleh membuat semakan di portal SPR. Betul Cik Farhan? Jadinya untuk soalan yang kelima, macam yang soalan kita yang pertama tadi, soalan kita yang kedua tadi, Cik Farhan dah cakap yang melantik untuk anggota SPR ni adalah yang di-Pertuan Agong. Jadinya untuk petugas pilihan raya ni siapa pula yang melantik dia? Okey, terima kasih. Ini untuk pelantikan petugas ya. Okey, sebelum tu saya just nak recap balik yang undi 18 tadi. Yang ni pun biasa sangat. Mana-mana ke tempat kami pergi pun ada yang tanya pasal undi 18. Okey, saya ambil kesempatan ni lah. Yang berkuat kuasa tempoh hari yang kita pindah perlembagaan pada 2019, kemudian berkuat kuasa pada 15 Disember 2021 ni. Yang undi 18 ni, dia ada 3 komponen undi 18 ni. Yang pertama, umur layak mengundi diturunkan daripada 21 kepada 18. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita daftarkan secara automatik. Kalau dulu, kita kena pergi ke pejabat pos lah, pejabat tanah lah. Kalau zaman saya sendiri, saya pergi ke shopping mall, kebetulan SPR buka kaunter. Saya kena isi form untuk layakkan sebagai pemilih. Itu sekarang dah tak ada dah. Automatik nama dah ada macam yang kami sebutkan tadi ya. Setiap bulan kita pamerkan nama. Maknanya daftar secara automatik. Yang pertama tadi layak mengundi turunkan daripada 21 hingga 18. Yang kedua umur 18 daftarkan secara automatik, dan yang ketiga untuk jadi calon pilihan raya pun umur 18 dah boleh. Tapi itu di peringkat parlimen, di peringkat persekutuan. Ada lagi negeri-negeri yang masih belum menguatkuasakan umur calon 18 tahun ni. Dan salah satunya ialah negeri Johor. Masih lagi kalau nak jadi calon untuk Dewan Negeri Johor perlu umur 21. Tapi kalau di peringkat persekutuan umur 18 dah boleh jadi calon. Selain itu yang sama, umur 18 dah boleh mengundi dan didaftarkan secara automatik. Itu saya nak recap balik yang undi 18 tu. Okey, berbalik kepada soalan apa tadi? Petugas Petugas, siapakah yang melantik petugas? Petugas pilihan raya. Okey, tadi Agong lantik SPR. Betul. Okey, sekarang adakah Agong nak sign, nak lantik semua orang jadi petugas kan? Okey, ini pun saya suka kongsikan. Saya pun pernah tanya juga. Saya tadi pernah masa saya mula-mula mengundi dulu. Saya tengok, saya beratur kan. Saya ada cerita tadi masa saya beratur nak mengundi, tengok ada jiran saya jadi petugas pilihan raya. Padahal jiran saya tu memang tak pernah bekerja. Dia seorang suri rumah sepenuh masa. Jadi bila saya tertanya macam tu, alhamdulillah bila saya masuk SPR saya dapat jawapan dia. Maknanya SPR bila ada, contohlah bubar parlimen tadi, bila ada pembubaran, maka SPR dia yang 7 orang ahli tadi, kita akan keluarkan satu surat kuasa. Dia panggil RIT. RIT tu ialah untuk melantik satu individu tertentu untuk menjadi pegawai pengurus pilihan raya. Contohlah di Batu Pahat. Okey, kita akan lantik, tiba-tiba parlimen Batu Pahat bubar kosong. Kita akan lantik biasanya pegawai daerah. Pegawai daerah Batu Pahat sebagai pegawai pengurus, dia panggil. Pegawai pengurus. Biasa kalau kita sebut RO lah, returning officer, pegawai pengurus. Dan pegawai pengurus inilah yang akan melantik petugas pilihan raya, bukan SPR. Sebab ni saya suka kongsikan. Macam saya di akademi, kami di Ibu Pejabat, kadang-kadang saya ada terima email permohonan macam minta kerja, resume. Dia kata, "Encik, saya nak mohon untuk menjadi petugas pilihan raya di bahagian-bahagian sekian." Bersama-sama ni saya sertakan resume saya. Ada yang macam-macam, ada yang ada masters, ada yang PhD pun ada.
yang terbaru. Mohon untuk jadi petugas pilihan raya. Dan jawapan standard kami ialah untuk makluman tuan puan yang berusaha doktor. Untuk melantik petugas pilihan raya, kuasanya kalau kita tengok perkara 12, peraturan 12 dalam peraturan perjalanan pilihan raya 1981, pegawai pengurus yang akan lantik. Maknanya kalaulah contoh Wara nak jadi petugas, Wara kena jumpa nak jadi petugas di Segamat contoh. Kalau Segamat, hari tu pegawai pengurus YDP Segamat rasanya, Sekijang pegawai daerah Segamat jadi RO. Kalaulah contoh nak jadi petugas di Segamat, kena jumpa dengan Datuk Bandar ataupun YDP, Majlis Perbandaran Segamat. Beliau lah yang ada kuasa. Kuasa lantik petugas ada pada beliau. Beliau akan ada satu surat pelantikan. Maknanya untuk lantik petugas bukan kami, bukan SPR, bukan 7 orang ahli tadi, bukan kami di peringkat Rustia. Mengikut perlembagaan ataupun mengikut peraturan yang berkuat kuasa, petugas dilantik oleh pegawai pengurus. Yang mana pegawai pengurus tu biasanya pegawai daerah, Datuk Bandar, YDP, dan setengah-setengahnya ada. Tadi HEP ada maklumkan saya tahun lepas UTHM pun ada salah seorang pegawai dilantik menjadi pegawai pengurus untuk bahagian pilihan raya ini. Maka beliau ada kuasa untuk melantik petugas. Petugas ni cukup umur 18 tahun dan ke atas boleh untuk menjadi petugas. Tak ada kriteria nak kena ada lepasan SPM ke. Yang penting ada orang kata apa, boleh membaca menulis 3M tu lah. Membaca menulis mengira. Cukup untuk menjadi petugas pilihan raya. Yang ni kita sangat mengalu-alukan lah pelajar ni kalau berminat. Macam ada satu universiti tempoh hari di sebuah negeri, kita lantik juga menjadi RO, pegawai pengurus, dan beliau melantik kalangan pelajar ni untuk menjadi petugas pilihan raya. InsyaAllah kalau dilantik bukan buat kerja sukarela, kita akan bagi allowance, kita akan bagi makan minum secukupnya insyaAllah. Datang bawa diri je, bawa ilmu untuk petugas. Jadi Wara boleh wawarkan kepada kawan-kawan yang berminat untuk jadi petugas, dipersilakan. Boleh ya? Itu kaedah untuk pelantikan petugas pilihan raya. Okey, baik. Terima kasih Encik Farihan untuk soalan kita yang kelima tadi. Okey, seterusnya kita bergerak ke soalan yang keenam. Okey, jadinya soalan yang keenam ni boleh Encik Farihan bercerita sikit, apakah prinsip dalam pilihan raya di Malaysia ini? Okay, prinsip pilihan raya di Malaysia, sistem. Yang ni yang saya sebutkan pada awal tadi. Kita demokrasi, tapi demokrasi kita berbeza dengan jiran yang dekat dengan kita pun beza. Singapura, Indonesia, kita sistem acuan kita sendirilah. Para pelajar boleh juga rujuk pada paparan skrin. Ini ada 3 ciri-ciri, 3 ciri sistem pilihan raya di Malaysia. Yang pertama, first past the post, undi terbanyak dikira sebagai pemenang. Ini ciri yang pertama lah. Dia macam lumba lari orang kata. Biasa orang gunakan analogi lumba lari lah. Contoh ada 10 orang lumba lari 100 meter. Yang first kali sampai, dia lah pemenang. Walaupun yang lain ni 9 orang rapat, dia dekat je. Nanti kita tengok ciri-ciri yang berkenaan. Kita tengok mengapa dipanggil first past the post. Yang kedua, seorang wakil ikut bahagian pilihan raya, single member territorial representation. Maknanya walau popular macam mana pun, contohlah Wara kan, glamour lah kat sini, UTHM paling glamour lah kat sini. Nak jadi, kalau kita fakulti nak jadi wakil rakyat untuk TVET tadi kan, kemudian nak jadi pula wakil rakyat untuk fakulti bahasa contoh. Tak boleh. Kalau ikut sistem kita, kena pegang satu je. Dia satu parlimen, satu DUN. Itu nanti kita tengoklah. Kemudian kita ada sistem pelbagai parti. Kita ni, negara kita meriah dengan banyak parti. Kalau negara lain, dua parti sistem. Kita ni meriah dengan pelbagai parti. Nanti kita tengok sama-sama. Okey, ni ciri yang pertama. Ni first past the post ni. Mana dia satu undi je dikira sebagai pemenang. Walaupun ABC bertanding, A 301, B 300, C 299. Kalau macam ni, tempoh hari PRU lepas pun ada lagi. Adalah bila ada keluar keputusan macam ni, paparan skrin ada penganalisis
biasalah yang orang kata apa, pakar-pakar pilihan raya datang, dia akan explain kat kita. Dia kata, okey, Encik SPR kalau ikutkan pada rajah ni, A tu tak mewakili kehendak rakyat. Contohlah ni dikira ni Batu Pahat lah contoh. Dia kata A ni sebenarnya tak mewakili kehendak, tak mewakili majoriti penduduk Batu Pahat. Kan? Orang pun tengok kan? A tu 301 je. Yang tak sokong A tu ada 599. Maka akan adalah penganalisis tempoh hari pun ada. Dia kata sebenarnya ikut sistem ni A ni tak mewakili kehendak majoriti rakyat di sini. Dia kata kalau ikutkan sebenarnya BC ni kalau bergabung dialah wakil rakyat di Parlimen A ni contohnya. Okey, jawapan kita lah. Jawapan kita kepada analisis yang berkenaan. Kita maklumkan kata inilah sistem yang ada. Kalau ikut sistem undi popular kita tak gunakan. Macam kalau setengah tempat setengah negara, contoh Batu Pahat ni dia boleh ada 3 wakil rakyat. Macam ni mungkin BC jadi wakil rakyat. Contoh kalau guna sistem kaedah undi popular. Tapi negara kita tak ada. Kita first past the post. Kalau tak suka dengan sistem ini, orang kata apa, ubahlah perlembagaan ke dan sebagainya kan. Maka gunakanlah undi popular ke apa ke, tapi terimalah hakikat bahawa buat masa ini, inilah dia sistem yang kita gunakan. First past the post ni. Undi terbanyak dikira sebagai pemenang. Kalau tak suka, pindah perlembagaan. Macam saya sebutkan tadi. Kalau saya boleh tanya Warah lah. Tadi tanya saya kan, saya nak tanya balik. Okey, kalau kita tadi saya sebut nak kena ni pindah perlembagaan. Kita baru je tahun lepas ada buat satu pindaan ke atas perlembagaan persekutuan negara kita. Orang tahu tak apa yang kita pindah tahun lepas? Berkuat kuasa tahun lepas. Pindah perlembagaan. Ataupun kalau ada pelajar yang tahu boleh, kalau tempat lain saya bagi hadiah ni. Saya minta dia orang claim balik hadiah. Kalau dia dapat jawab. Sebab banyak yang tak aware dengan perlembagaan yang kita pindah ni. Orang tahu apa yang kita pindah tahun lepas? Perlembagaan. Yang saya sebutkan tadi supremasi ni, perlembagaan yang terulung di negara kita. Ada? Ataupun ada pelajar yang tahu? Sebab saya tak nampak dia punya skrin kan. Okay, tak apalah. Saya jawab lah. Saya tanya, saya jawab. Tak apa. Jawapan dia kita pindah ni yang lompat parti. Tahun lepas, saya silap berkuat kuasa September 2022. Maknanya, sebab tu kita tengok dah tak ada lompat-melompat di peringkat persekutuan. Sebab kita pindah perlembagaan. Tapi ada lagi negeri-negeri yang masih belum pindah lah. Adalah contoh. Sebab tu kalau kita tengok ada negeri-negeri tertentu, masih ada lagi yang tempoh hari dalam ada seorang YB kat parlimen dia sebut masih ada lagi lompat kijang, lompat katak, lompat tiruk dan sebagainya. Tapi di peringkat parlimen dah tak boleh dah sebab kita dah buat pindaan. Macam inilah yang saya sebutkan tadi. Kalau tak setuka dengan sistem ni, tempoh hari ada satu jawatankuasa nak buat pindaan. Buat bentanglah di peringkat parlimen untuk kita pindah sistem ini. Kalau tak suka. Macam ni biasa sangatlah analisis. Kalau kita tengok kat TV pun kan, kalau secara logik pun akan tengok kan. Ni macam tak sampai separuh pun sokong dia kan. Tapi buat masa ni inilah dia. Terimalah hakikat sistem yang ada di negara kita. First past the post. Ni pun kami suka sangat kongsikan ni. Ni berlaku di Don Kemuning, Kelantan. Ni saya nak relatekan pada video tadi. Yang awal tadi kan, yang kita kongsi pada peringkat awal tadi, video Let's Do It Together tu kan. Ini contoh nyata, contoh jelas terpahat dalam lipatan sejarah negara kita ni berlaku di Kemuning, Kelantan. Warah tahu tak ni tahun bila? Saya rasa Warah tak lahir lagi pada masa ni. Kan? Tak lahir lagi. Saya tahun ni saya mengundi buat kali pertama tahun ni. Tu dah bagi clue dah ni. Tengok beza umur kita tak boleh teka. Ni berlaku pada tahun 2004. 2004. Tak lahir lagi kan? Dah lahir. Dah lahir. Tapi belum berakal lagi. Belum berakal lagi. Okay, ni 2004. Yang ni pun kita pelajar, saya percaya semua ni boleh tak ada masalah. Saya nak sebutkan nama parti. Tak ada masalah kan? Semua ni golongan intelek semua. Okey, ni 2004 berlaku. Pada tahun 2004, pada masa ni PM dia Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi. Okey, ni di negeri Kelantan. Don Kemuning, N35. Parti PAS masih menang kursi ni. 6078. Parti BN 6076. 2 undi je beza.
Dan nak dijadikan cerita lah ni kami biasa cerita ni, kongsikan sejarah ni. Sebab dia paling kecil majoriti dia 2 undi. Di negeri Kelantan ada 45 kerusi DUN. Salah satunya kerusi ni lah. Di Kelantan 45, pada 2004 parti PAS menang 24. Parti BN 21. Ni kisah nyata lah ni. 24, 21. Salah satu kursi 24 tu kursi ni lah. Okey, nak dijadikan cerita pada 2005. Ni 2004. 2005 ada kematian seorang wakil rakyat. Kan tadi ada kematian kena ada PRK kan, kekosongan luar jangka. So yang meninggal tu ialah wakil rakyat daripada PAS. Maka adalah PRK. Bila berlaku PRK, parti BN rampas kursi tersebut. Maka tadi 24 PAS, 21 BN. Sekarang 23 PAS, 22 BN. Maka pada tahun itu, ungkapan yang popular yang disebut ialah parti yang memerintah kerajaan Kelantan pada masa itu, kerajaan bukan saja satu kerusi, tapi kerajaan 2 undi. 2 undi je. Dan saya nak relatekan dengan video tadi. Cuba bayangkanlah kalau ada 2 orang je datang keluar mengundi. Dan ubah keputusan kat sini. Maknanya bukan kerusi ni saja bertukar, tetapi keseluruhan kerajaan negeri Kelantan pada masa itu akan bertukar. Maknanya ni yang saya nak highlightkan tadi lah, besarnya nilai undi kita tu. Sebab tu saya biasa pesan kepada para pelajar sekalian, kalau boleh pilihan raya nanti keluarlah mengundi beramai-ramai untuk memastikan kita orang kata apa pilih pengundi ataupun calon mana yang berkenan di hati kita. Ini pun samalah saya percaya para pelajar ni semua yang terpelajar ni, yang intelek ni, pergilah dengar mana-mana pihak bagi ceramah sebagainya dan buatlah keputusan. Itu kita jangan dengar sebelah pihak saja. Itu pesanan kami lah. Tempoh hari ada yang tanya apa SPR buat nak bantu pelajar ni bagi buat pemilihan. Kita kata pemilihan terpulang kepada para pelajar sendiri. Tapi nasihat kita, pergilah dengar dua-dua pihak. Macam saya sendirilah masa saya mengundi dulu, saya pergi dengar. Sampai kawan saya kata, kau ni nak jadi lalang ke? Sini pergi. Saya kata, saya bukan lalang, minta maaf. Saya sebatang pokok yang akarnya tunjang, kuat, teguh, dahannya rimbun. Saya pergi dengar nak tahu apa input daripada dua-dua belah pihak, dan akhirnya saya akan buat keputusan. Jadi sama juga kepada para pelajar, saya minta kalau boleh bila ada pilihan raya, pergilah dengar semua, tapi akhirnya buatlah keputusan. Yang mana pelajar-pelajar UTHM ni saya percaya semuanya intelektual, bakal pemimpin masa depan nanti. So ini yang saya nak highlightkan lah, yang tadi kita tunjuk dalam video tadi. Video tu disediakan, saya lupa nak cerita pasal video tadi, kita buat secara amatur je, tapi hasilnya kan profesional kan. Ada YB muda semua tu, dan ada kaki tangan kerajaan yang kita pilih untuk melakonkan watak-watak tentang proses pengundian. Saya nak relate kat sini lah. Maksudnya kalau kita tak keluar mengundi, jangan marah kalau orang tolong pilihkan untuk kita lah. Okey, kemudian ciri yang kedua, seorang je wakil ikut bahagian pilihan raya. Contoh, Johor ada berapa tu? Ada 15. Berapa tu? Johor tak nampak dah. Oh, 24. Mana? 26. 26 bahagian pilihan raya. Dia seorang boleh pegang satu je. Contoh Wara lah tadi tiba-tiba nak jadi ahli parlimen Segamat, masa yang sama nak jadi ahli parlimen Batu Pahat. Tak boleh. Tak boleh. Satu je. Walaupun popular macam mana pun, orang suka macam mana pun, satu perwakilan ikut satu bahagian. Kalau negara lain ada yang ada 2. Contoh jiran kita lah Singapura. Batu Pahat mungkin boleh ada 3 orang wakil rakyat. Itu yang membezakan kita dengan negara-negara lain lah. Okey, ni kelayakan untuk jadi calon. Macam tadi saya sebutkan Wara tadi perkara 47. Ini syarat-syarat untuk jadi calon di peringkat persekutuan umur 18. Untuk Johor umur 21. Sebab kita ada undang-undang tubuh kat sini lah yang kita kena akur. Kemudian ini syarat-syarat dia. Kalau nak jadi calon, sihat akal, tak bankrupt, memegang jawatan berpendapatan. Itu tak boleh. Kalau ikut perkara 160 dan 132 Perlembagaan Persekutuan, jawatan berpendapatan ni maknanya bukan kaki tangan kerajaan. Contoh Wara nanti jadi pensyarah UTHM, nak bertanding, kena letak jawatan dulu.
Barulah boleh. Kalau jadi pensyarah di IPTS, tak ada masalah. Tu bezalah sebab kita tak nak ada. Ini semua ada dalam perkara 47 Perlembagaan Persekutuan. Yang mana kalau berminat, tempoh hari ada kawan-kawan saya pun yang muda-muda ni nak jadi calon sampai menang, ada jadi exco pun, tak ada masalah. Yang penting kita ada platform macam ni lah. Kita ada sistem masuk ciri yang ketiga ni, sistem pelbagai parti. Kita ada 64 parti politik. Pilihlah. Macam Wara kan nak bertanding. Pilihlah mana-mana parti yang disukai. Tapi kalau tiba-tiba semua tak nak, 64 semua tak nak Wara, ada option lain. Jangan risau. Boleh nak bertanding juga, tapi jadilah calon bebas. Boleh pilih simbol yang disukai. Dan ikut pengalaman kita, di tempoh hari di Sarawak ada 2 calon bebas menang. Dan di 2018 ada calon bebas mahasiswa universiti bertanding pun menang. Maknanya tak ada masalah untuk bertanding. Boleh asalkan patuh syarat perkara 47 tadi dan pilihlah simbol-simbol yang SPR sediakan ni. Sebab ni walaupun bebas, tapi taklah bebas sangat untuk pilih. Contoh nak orang kata handphone, ada tak gambar handphone? Telefon tak ada. Contohlah tiba-tiba Wara nak bertanding calon bebas, nak letak iPhone kan. Tu minta maaf lah tak dapat. Sebab kita untuk makluman tempoh hari, kalau Wara pernah baca, untuk PRU lepas kita 1.1 bilion kita peruntukkan untuk buat pilihan raya. Bukan juta, bukan juta apa, 60 kan. Ni bilion, ada 9 biji kosong tu. Maka kalaulah tiba-tiba calon bebas datang nak minta gambar dia sendiri sebagai simbol, minta maaf lah, itu akan menyebabkan kita terpaksa tanggung kos tambahan lagi. Jadi pilihlah mana-mana simbol yang telah diluluskan ni. Kalau berebut, contoh tempoh hari ada satu PRK di kawasan Ladang Sawit. 2-3 orang calon bebas nak berebut pokok tu. Dia melambangkan pokok sawit. Jadi kita buat undian lah. Jadi secara kesimpulannya ni dah 3 kriteria, 3 ciri-ciri sistem pilihan raya di negara kita lah. Okey, saya pulangkan balik kepada Wara untuk soalan berikutnya. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi Encik Farihan untuk soalan kita yang ke-6 tadi kan. Okey, seterusnya adalah soalan yang ke-7. Soalan yang terakhir lah. Ragu, Pinggan, Beko, Ragu, Nawai.
Okay, baiklah, seterusnya kita teruskan slot kita dengan soalan Q&A daripada pelajar. Sebelum itu diingatkan kepada para pelajar yang ingin bertanya, sila letakkan nama, nombor matrik dan nombor telefon di ruangan komen. Okey, nampaknya kita ada soalan yang pertama daripada saudara Aiman Akil. Okey, Aiman Akil ni bertanya, saya berminat untuk menjadi petugas semasa pilihan raya. Macam mana proses untuk saya memohon? Okey, Encik Farihan boleh jelaskan? Okey, terima kasih dan tahniah kepada saudara Aiman Akil yang berminat untuk menjadi petugas. Alhamdulillah, lepas dengar slot ni dia berminat nak jadi petugas. Alhamdulillah. Macam yang saya sebutkan pada awal tadi, kalau berminat untuk menjadi petugas pilihan raya, jangan risau, insyaAllah boleh kita pertimbangkan. Cumanya kena mohon dengan pegawai pengurus bahagian pilihan raya berkenaan. Contohlah Aiman tadi duduk di ni mana tadi? Batu Pahat. Contoh Batu Pahat. Duduk di Batu Pahat. Bila ada pembubaran parlimen nanti akan ada, ataupun mana-mana bahagian pilihan raya, SPR akan keluarkan surat kuasa read kepada pegawai pengurus. Biasanya pegawai pengurus tu pegawai daerah ataupun Datuk Bandar ataupun YDP Majlis Pemandaran. Maka tengoklah kaedah macam-macam. Ada setengah tempat RO ni dia buat iklan, macam iklan kerja kosong. Ada setengah tempat dia secara risik-risik dia kata pas ke contoh Wara cari 5 orang. Contoh Aiman cari lagi 5 orang. Macam-macam kaedah. Tapi semuanya hak mutlak kepada pegawai pengurus. Macam saya sebutkan tadi dalam Peraturan 12, Peraturan Perjalanan Pilihan Raya 1981. Kuasa adalah kepada pegawai pengurus. Macam sekali lagi saya biasa terima kami di Ibu Pejabat, ada yang hantar resume mohon untuk jadi petugas. Sama juga kami akan maklumkan perkara yang sama. Tolong ataupun tuan-puan dipersilakan untuk berhubung terus dengan pegawai pengurus di bahagian pilihan raya. Kalau nak mudah, biasanya jumpa pejabat daerah lah, pejabat daerah dan tanah. Segamat ke, pejabat daerah dan tanah, Batu Pahat ke. Maklumkan berminat untuk jadi petugas. Mereka saya percaya akan sangat mengalu-alukan untuk menerima kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat daripada Aiman tadi untuk bertugas sebagai petugas pilihan raya. Terima kasih banyak kerana berminat untuk menjadi petugas. Saya harap jawapan tersebut dapat memuaskan hati saudara Aiman Akil tadi. Ya, nak mohon boleh berjumpa dengan biasanya pejabat daerah di mana-mana bahagian pilihan raya. Okey, boleh Ora, boleh. Okey, terima kasih Encik Farihan di atas penjelasan untuk saudara Aiman Akil untuk cara memohon untuk menjadi petugas. Jadinya kita akan teruskan ke soalan yang kedua. Okay, soalan kedua ni daripada pelajar kita yang bernama saudara Ahmad Topek. Okay, soalan dia, proses pengundian sekarang semuanya dijalankan secara manual. Jadi pada pandangan Encik, adakah proses pengundian akan dijalankan secara digital pada masa akan datang? Okay, silakan Encik Farihan. Okey, terima kasih saudara Ahmad Topek. Sekarang proses pengundian manual, adakah ada kemungkinan dijalankan secara digital? Ya, untuk makluman saudara Ahmad Topek dan juga para pelajar sekalian, kita di SPR di Ibu Pejabat memang sentiasa mengkaji ke arah inilah. Biasa dia orang panggil, tempoh hari ada satu kajian daripada satu universiti datang ataupun satu syarikat. Mereka ada buat contoh e-voting, electronic voting, ada i-voting. Dia ada beza rupanya. E-voting tu mereka datang mengundi, datang kat sini juga, cuma tak pangkah secara manual. Mereka buat, itu dia orang tunjuk, datang buat satu device macam key in kat situ. Saya percaya pilihan raya kampus banyak buat macam tu. Dia terus masuk memudahkan untuk buat kira. Itu e-voting. Satu lagi internet voting, itu mengundi secara online dari mana-mana tempat. Untuk makluman, kita memang sentiasa mengkaji kaedah. Banyak syarikat-syarikat datang untuk bentangkan proposal. Walau bagaimanapun masa terdekat ni saya tidak menjangkakanlah kalau tengok pada trend, sebab saya dimaklumkanlah ada negara-negara tertentu dah beralih daripada sistem manual kepada sistem online.
tapi mereka patah balik kepada sistem manual sebab banyak masalah. Dan kalau di negara kita ni pun dalam keadaan sekarang kita buat manual pun pelbagai isu timbul, apatah lagi membuat secara dalam talian ni. Walau bagaimanapun untuk makluman saudara Ahmad Taufik tadi, InsyaAllah kita dalam proses ada sentiasa buat kajian. Dan untuk makluman, untuk ada beberapa perkara yang telah pun kita buat penambahbaikan. Untuk petugas Unipos sebagai contoh. Kalau dulu kita buat secara manual, yang terbaru dan yang bakal diadakan nanti contohlah Ahmad Taufik tadi jadi petugas dan dapat kemudahan untuk Unipos. Kalau dulu kita kena isi borang secara manual, tapi untuk PRU akan datang, Ahmad Taufik nanti jadi petugas, dia akan isi secara online dia untuk dapat kemudahan kelayakan sebagai Unipos. Itu step by step kita lah. InsyaAllah kita ada. Kalau diizinkan, insyaAllah kalau masyarakat pun dah boleh terima, mana tahu mungkin kita akan buat secara digital sepenuhnya. Ya, insyaAllah sama-samalah kita doakan ke arah itu. InsyaAllah. Terima kasih saudara Ahmad Taufik tadi. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Farihan kerana sudi menjawab soalan daripada pelajar kita tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan kita yang ketiga. Okey, soalan kita yang ketiga ni daripada saudara Zairul Irfan. Okey, beliau bertanya, bolehkah mahasiswa masuk bertanding? Jadi Encik Farihan, boleh? Okey, terima kasih Zairul Irfan. Bolehkah mahasiswa masuk bertanding? Oh, jawapan saya tak boleh. Boleh, dia ada asalkan cukup kriteria tadi, boleh. Perkara 47 tadi, perkara 47 Perlembagaan Persekutuan. Dan saya tadi awal tadi kita ada kongsikan pada 2018 ada calon mahasiswa yang bertanding atas tiket bebas pun menang, tak ada masalah. Jadi jawapan dia boleh asalkan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tadi, perkara 47 tadi. Antaranya umur 18, tidak memegang jawatan berpendapatan, tidak bankrupt, tidak hilang akal. Tiba-tiba hilang akal masa nak bertanding. Takkan kita nak biarkan rakyat kita pilih orang gila menjadi wakil rakyat kita? Tidak sekali-kali. Jadi itu antara beberapa perkara yang perlu kita patuhi untuk menjadi calon. Mahasiswa, tak mahasiswa, semua boleh. Tak sekolah pun boleh. Tak bersekolah pun boleh. Kalau ada orang sokong, kalau kita masih ingat, saya tak ingat tahun bila, tahun saya mula mengundi, saya mula layak untuk mengundi, ada warga emas jadi calon. Langsung tak ada pendidikan apa-apa, boleh bertanding sebagai calon bebas. Kita negara demokrasi. Mahasiswa yang ada idealisme ni, okey, dipersilakan untuk bertanding. Kalau tak suka parti ni, buat gerakan calon bebas pun tak ada masalah. Okey, itu siapa dia? Zairul Irfan. Zairul Irfan harap dapat menjawab persoalan tersebut dan siap sedialah daripada sekarang kalau ingin menjadi calon. Boleh dah ni start berkempen dan sebagainya. InsyaAllah. Okey. Okey, terima kasih Encik Farihan untuk soalan daripada saudara Zairul Irfan tadi. Diharapkan saudara Zairul Irfan jelaslah dengan jawapan yang diberi oleh Encik Farihan tadi. Okey, seterusnya adalah soalan yang keempat daripada pelajar kita. Okey, saudara daripada pelajar kita yang bernama saudara Hakim. Okey, saudara Hakim ni bertanya, adakah seorang menteri yang telah menjawat sesuatu jawatan boleh memegang jawatan yang lain? Okey, silakan Encik Farihan untuk menjawab soalan daripada saudara Hakim. Okey, terima kasih saudara Hakim. Adakah seorang menteri boleh menjawat jawatan yang lain? Yang telah menjawat, contoh menteri, contohlah menteri sekian-sekian, pegang jawatan yang lain. Ini tak berapa jelas. Adakah maksud dia contoh megang dua menteri, ada dua portfolio? Ya. Tak berapa jelas. Tapi kalau mungkin untuk bertanding kot tadi tu. Sebab kalau saya boleh kongsikan, kita pernah ada perbincangan dengan penasihat undang-undang yang pegang jawatan berpendapatan. Contoh yang jelas dinyatakan dia di peringkat, contohlah nak jadi, dia nak bertanding senator, dia dah sekarang pegang senator, nak bertanding sebagai ahli parlimen dan sebagainya, kena letak jawatan senator tersebut sebab dia satu
di bawah apa orang panggil apa, badan perundangan yang sama kan, contoh macam tadi. Dan ada setengah tempat di beberapa negeri, contoh dia, sebab tu yang ni kami perlu semakkan semasa hari pengundian, hari penamaan calon. Kami ada buka satu, biasanya kami minta kerjasama Jabatan Peguam Negara. Mereka akan buka satu bilik gerakan untuk buat semakan. Sebab yang ni bergantung kepada orang kata apa, case by case. Kadang-kadang ada setengah tempat bergantung kepada akta pertubuhan berkenaan masing-masing. Contoh ada Suruhanjaya ataupun lembaga pelabuhan sekian-sekian, ditanya kita nak bertanding, boleh tak dia sekarang pegang jawatan pengurusi, nak bertanding sebagai calon pilihan raya. Itu kita akan rujuk kepada pihak penasihat undang-undang SPR. Kalau kita tak dapat, masa tu kita akan rujuk terus kepada Jabatan Peguam Negara. Jadi kalau soalan Saudara Hakim tadi saya tak berapa jelas. Contoh dia dah pegang menteri, nak pegang jawatan yang lain. Okay, dia tak dikira sebagai, kalau ikut undang-undang tadi, menteri bukanlah satu jawatan yang berpendapatan dipanggil. Dia tak termasuk dalam perkara 132160 tu lah. Dia ada. Yang tu biasanya case by case kami pun kena rujuk kepada pihak penasihat undang-undang. Saya harap, ataupun kalau Saudara Hakim nak rephrase balik soalan ke, tapi secara umumnya menteri, saya tak berani tadi sebab tak jelas dengan soalan Hakim tadi, Saudara Hakim tadi. Cumanya kalau contoh kalau banyak portfolio, contoh PM pegang portfolio sekian-sekian pun tak ada, dibenarkan, tak ada masalah dalam perundangan. Tapi kalau kes yang lain, kami kena rujuk dulu. Saya pun kena rujuk dulu dengan penasihat undang-undang SPR. Harap dapat, secara umumnya begitulah jawapan kepada Saudara Hakim tadi. Ataupun beliau nak rephrase terpulang. Tapi secara umumnya macam itulah. Untuk kalau dalam konteks nak bertanding, contohlah menteri nak pegang jawatan yang lain, kena tengok kalau dia bukan, sebab menteri bukan jawatan yang berpendapatan, walaupun dia ada gaji, tapi ikut tafsiran jawatan berpendapatan adalah kaki tangan kerajaan. Itu yang dijelaskan dalam perlembagaan persekutuan kita. Okay, terima kasih Encik Farihan. Okey, baiklah, nampaknya itu sahaja soal jawab bersama dengan pelajar untuk slot undi 18 ini. Terima kasih diucapkan kepada para pelajar yang sudi bertanya kepada panel kita untuk slot undi 18 ini. Diingatkan kepada para pelajar untuk mengisi kehadiran anda melalui QR Code yang akan dipaparkan pada akhir slot ini. Diharapkan juga kepada para pelajar sekiranya ingin berkongsi pengalaman anda sepanjang menjalani Minggu Haluan Siswa, jangan lupa untuk meletakkan caption #MSSUTHM, #KamiHusin, #UTHM30years di posting anda. Baiklah, nampaknya kita sudah berada di pengakhiran slot. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Farihan di atas kesudian beliau meluangkan masa sekaligus menyampaikan input-input yang cukup berguna buat para pelajar untuk mengetahui mengenai undi 18. Diharapkan para pelajar dapat menggunakan segala informasi yang telah disampaikan sebentar tadi buat kegunaan di masa akan datang dan tidak hanya sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sekian sahaja daripada saya, Wara Irdina, moderator anda. Saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.